di antara orang cinta sinar datang berdorong hati ada sebaliknya. Satu impian tiada sebenarnya antara satu impian satu harapan pasti sebenarnya di antara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. وقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani rahimahullahu ta'ala, maka masuk keduanya Muhammad dan Jibril. Maka lalu daripada langit yang pertama, tiba-tiba padanya pada langit itu Nabi Adam. Tiba-tiba padanya pada langit itu Nabi Adam alaihi salam. Ini jumpa Nabi Adam alaihi salam. Seperti kelakuan yang dijadikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Adam sungguh dilentangkan, yang ini dipamerkan atasnya segala arwah zuriatnya, zuriat Nabi Adam. Arwah, ruh-ruh lah. Apabila melihat ia Adam akan zuriat Nabi Adam yang mukminin, iaitu orang-orang beriman, maka berkata ia Adam, inilah ruh yang baik. Bila tengok orang beriman, dia kata ruh baik. Jadi ruh baik ni ruh yang beriman dengan Allah Ta'ala. Ruh yang kafir, yang tak beriman dengan Allah Ta'ala, itu bukan ruh yang baik, itu ruh jahat. Dan nafsu yang baik. Bukan setakat ruh dan nafsu yang baik. Nafsu, ruh dengan qalbun tu lebih kurang sama. Dijadikan akan nafsu itu pada illiyin, iaitu ahli syurga yang berada pada taraf illiyin, orang yang tinggi lah. Dan apabila melihat atas ruh zuriatnya, zuriat Nabi Adam yang kafirin, maka kata Nabi Adam, inilah ruh yang jahat dan nafsu yang jahat.
dijadikan akan dia, akan ruh dan nafsu yang jahat itu pada sijin. Ni orang yang ahli neraka, orang kafir. Sijin ni orang yang masuk neraka yang paling bawah sekali. Tapi biasanya yang paling bawah sekali itu ialah kafir, munafik lah. Munafik pun kafir juga, kafir di sisi Allah Ta'ala, tapi zahirnya Islam. Dan melihat pula akan dia, akan Nabi Adam pada kanannya. Oh, jadi dilentangkan atasnya, betul lah. Okey. Kemudian dan melihat pula akan dia, akan Nabi Adam itu pada kanannya, pada kanannya beberapa manusia. Dan lagi ada padanya, pada manusia itu satu pintu yang keluar daripadanya, daripada pintu tu bau yang harum. Dan pada pihak kirinya beberapa manusia juga, dan ada padanya pada beberapa manusia itu satu pintu pula yang keluar daripadanya, yang pintu itu bau yang busuk. Maka apabila melihat pihak kanan tertawa dan suka ia, suka ia Nabi Adam. Dan apabila melihat pihak kirinya, kiri Nabi Adam, duka cita nya Nabi Adam, dan menangis ia Nabi Adam. Pas Nabi Adam tengok kiri kanan dan semua ruh-ruh tu, maka memberi salam Nabi SAW. Nabi SAW pun jumpa dia di langit yang pertama tadi. Maka menjawab salam, yakni menjawab salam oleh Adam. Kemudian berkata, ya Adam, marhaban bil ibni salih. Tadi langit dunia ni masuk on the way langit pertama ni. Marhaban bil ibni salih wan nabiy salih. Telah dapat keluasan dengan anak yang saleh dan nabi yang saleh. Maka sabda Nabi SAW, ya Jibril, apa laki-laki ini, dan apa manusia yang banyak-banyak, dan apa pintu ini, pintu kiri kanan Adam tu? Maka kata Jibril alaihissalam, inilah bapa tuan hamba, iaitu Adam. Bapa sebenarnya makna keturunan dia lah. Dia panggil bapa, bukan bapa hakiki, bapa majazi, atas. Dan yang di kanan dan yang di kirinya Adam itu daripada beberapa manusia, zuriatnya zuriat Nabi Adam. Yang pihak kanan itu, yakni bermula zuriatnya zuriat Nabi Adam, yang pihak kanan itu ialah ahli syurga. Dan yang pihak kirinya, yakni bermula manusia zuriatnya yang berada di pihak kirinya itu ahli neraka Allah Subhanahu wa taala. Nokta. Maka apabila melihat pihak kanannya, kanan Adam, tertawa-tawa, dan apabila melihat pihak kirinya Adam, menangis. Dan pintu yang pihak kanan itu pintu syurga, iaitu pintu yang terus masuk pada syurga. Pintu syurga, yakni pintu yang terus memasuki orang ke dalam syurga. Dan bau yang keluar daripadanya, daripada pintu kanan itu, ialah bau syurga. Dan pintu yang pihak kiri itu pintu neraka, iaitu pintu yang membawa terus kepada neraka. Dan baunya, bau pintu tu bau neraka busuk. Bau neraka busuk dah, belum masuk lagi busuk lah. Maka apabila melihat zuriatnya, zuriat Nabi Adam yang masuk syurga, tertawa-tawa ia Adam. Dan apabila melihat akan zuriatnya, yakni melihat oleh Nabi Adam akan zuriatnya, zuriat Adam ia masuk neraka, menangis ia Adam. Kemudian maka berjalan pula ia Muhammad, maka didapatnya Muhammad akan mereka yang memakan riba dan memakan harta anak yatim. Dan dapat, yakni jumpa pula akan mereka yang berzina atas kelakuan yang terlebih jahat dan keji. Zina ada dua lah, zina muhsan, zina ghairu muhsan. Zina muhsan, zina yang sudah berbini. Zina ghairu muhsan, zina yang tidak kahwin lagi. Kemudian melihat akan orang yang berzina itu bergantung dengan susu mereka itu penzina. Mereka gantung di dalam neraka tu, gantung dengan susu tetek depa tu lah. Putih mereka tu digantung dalam neraka. Digantung, dicakot kan dekat puting susu mereka. Kemudian maka naik Nabi SAW serta Jibril kepada langit yang kedua, selesai adalah langit pertama. Maka telah terdahulu bahawasa adalah ia langit yang kedua daripada batu yang putih. Tadi kan disebut dah batu, apa langit kedua daripada mana, langit ketiga daripada mana. Ini dicipta daripada batu yang putih. Maka menuntut buka Jibril
Maka berkata yang menunggu pintu itu, pintu yang kedua, siapa ini? Maka kata Jibril, katanya penunggu pintu. Dan siapa serta kamu? Kata Jibril, Muhammad. Kata penunggu tu telah dibangkitkan kepada bumi itu. Kata Jibril, bahkan ya. Maka dibukakannya penunggu pintu langit kedua tu. Maka berkata, ia penunggu langit yang kedua, seperti kata yang menunggu langit yang dunia. Iaitu tadi itulah, surat sebelah tadi itu, iaitu marhaban wa ahlan hayyahullahu min akhin wa min khalifatin fa ni'mal akh wa ni'mal khalifah wa ni'mal majid ja. Wa ni'mal majid ja. Okey. Kemudian kata muallif rahimahullahu taala, dan demikianlah pada tiap-tiap langit hingga ketujuhnya, begitulah. Ada penjaganya, dan penjaga tersebut akan mengatakan marhaban wa ahlan hayyahullah sampai habis. Kemudian dan masuk keduanya Jibril dan Muhammad. Maka tiba-tiba ada pada Jibril dan Muhammad dua anak saudara ibunya. Iaitu siapa? Isa dan Yahya. Ini dia panggil dua anak saudara ni seolah-olah macam sepupu. Ni panggil tasamuh fil lughah. Tasamuh pada bahasa. Bukan sepupu sungguh. Macam tadilah, Adam tu bapak dia, bukan bapak sungguh. Jadi Isa tu anak pada Isa tu ialah anak kepada mak menakan Yahya. Mak menakan Yahya ialah Maryam. Maryam dengan Maryam dengan Yahya tu satu beradik pula. Yahya dengan Allahumma salli Muhammad apa tadi? Isa tu anak menakan bagi anak bagi mak menakan Yahya. Mak menakan Yahya siapa dia? Maryam. Mak menakan Yahya ialah Maryam. Mak menakan Yahya ialah Maryam. Lepas tu Maryam lahir Isa. Tak tahu tu. Kemudian kata muallif rahimahullahu taala, tadi iaitu Isa dan Yahya, anak Zakaria. Yahya tu anak Zakaria, Isa tu anak Maryam. Hal keadaannya menyeru salah seorang bagi taulannya salah seorang. Pada pakaiannya dan rambutnya. Hal keadaan menyerupa ni sama lebih kurang. Salah seorang bagi taulannya. Yang Isa dengan Yahya ni ada postur tubuh yang lebih kurang. Sama tu pada pakaiannya, pakaian salah seorang, dan rambutnya salah seorang. Dua tu sama, lebih kurang, Isa dengan Yahya. Dan ada serta keduanya Yahya dan Isa itu beberapa kaum keduanya Yahya dan Isa. Dan tiba-tiba adalah Isa bulat tubuhnya, yakni bertubuh tegap. Lagi sederhana, dan warna tubuh Nabi Isa itu antara merah dan putih. Yang ni putih kemerah-merahan. Dan terhulur rambut Isa, terhulur makna lurus. Seolah-olah ia rambut tu keluar daripada tempat mandi dengan air panas. Dia lurus, tidak keriting. Maka memberi salam Nabi SAW akan keduanya Yahya dan Isa. Maka menjawab keduanya Yahya dan Isa akan salam, dan berkata keduanya Yahya dan Isa, marhaban bil akhis salih wan nabiy salih. Jadi setiap langit itu Nabi bertemu dua orang. Pertamanya penjaga pintu langit. Yang keduanya ialah Nabi. Telah dapat tempat keluasan dengan saudara yang saleh dan Nabi yang saleh. Dan mendoa keduanya Yahya dan Isa itu dengan kebajikan, iaitu kebaikan pada Nabi
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian maka naik pula kedua Yahya dan Isa itu, keduanya Muhammad dan Jibril kepada langit yang ketiga. Telah terdahulu bahawa ada ia langit yang ketiga daripada besi. Noktah. Maka menuntut buka Jibril, maka dikatakan bagi Jibril seperti dahulu jua, iaitu marhaban bi akhi salih habib. Demikian lagi pada tiap-tiap langit hingga ketujuhnya langit. Maka dibukakan pintu langit. Maka masuk ia Nabi, tiba-tiba didapati padanya pada langit yang ketiga itu Nabi Yusuf alaihi salam. Dan padahal serta Yusuf alaihi salam itu beberapa daripada kaumnya Nabi Yusuf. Ada kaum dia sekali. Maka memberi salam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka menjawab ia Yusuf akan salam, salam Nabi. Maka berkata ia Yusuf, marhaban bil akhi salih wan nabiy salih. Telah berdapat tempat keluasan dengan saudara yang salih dan nabi yang salih. Dan mendoa ia Yusuf dengan kebajikan. Maka tiba-tiba adalah ia Yusuf itu terlebih elok, ini sebuah tempat barang yang dijadikan Allah Subhanahu wa taala. Maka tiba-tiba adalah Yusuf alaihi salam itu terlebih elok barang yang dijadikan Allah taala Allah Ta'ala telah dilebihi daripada segala manusia. Ia telah dilebihilah apa yang elok pada barang yang dijadikan Allah Ta'ala pada Nabi Yusuf tu daripada segala manusia, dengan keelokan seperti bulan atas segala bintang. Bulan atas segala bintang. Maka sabda Nabi SAW, ya Jibrilu, siapa ini? Maka kata Jibril, inilah saudara tuan hamba Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf AS diberikan separuh kecantikan Nabi SAW. Beza dia ialah Nabi Yusuf AS diuji dengan fitnah wanita, sedangkan Nabi SAW tidak diuji dan tidak ada fitnah wanita pada dia. Bahkan wanita pula dan para sahabat lain takut dan gerung pada Nabi SAW. Maka tak timbullah isu Muhammad tu cantik pun tak ada wanita yang nak macam Nabi Yusuf tu, tak ada. Sebab Nabi Yusuf khusus diuji dengan fitnah wanita. Kemudian maka naik pula Nabi SAW serta Jibril kepada langit yang keempat. Telah terdahulu ia langit keempat tu daripada tembaga, yakni diperbuatkan daripada tembaga. Maka menuntut buka Jibril, mintalah buka tu. Maka dikatanya penjaga tu seperti dahulu jua, iaitu marhaban bi akhi salih babih. Maka dibukanya pintu, maka masuk keduanya Jibril dan Muhammad. Maka tiba-tiba didapatnya Nabi SAW tu Nabi Idris. Sungguhnya Nabi Idris telah ditentukan Allah dengan bahawasanya Nabi Idris diangkatkan Nabi Idris akan tempat yang tinggi. Nabi Idris alaihissalam dia itu orang yang menjahit, orang manusia pertama yang jahit, dan dia orang yang alim. Maka memberi salam Nabi SAW atas Idris. Maka menjawab ia Idris akan salam, salam Nabi SAW. Maka berkata ia Idris, marhaban bil ibn salih wa nabiy salih. Telah dapat tempat keluasan dengan anak yang salih dan nabi yang salih. Dan mendoakan ia Idris dengan kebajikan, dengan kebaikan. Naqtah faidatun, ay hadhihi faidatun. Adalah Nabi Idris alaihi salam, itu hidup berjumpa dengan Nabi dengan ruh dan jasad. Tiada ia Idris mati pada tiup sangkakala. Tiada ia Nabi Idris mati pada tiup sangkakala. Kemudian kerana apa? Kemudian tu noktah. Kerana ia Idris sudah mati dahulu, kembali hidup pula. Nabi Idris alaihissalam ialah dijumpa Nabi SAW tu secara ruh dan jasad. Maka sebab itu Nabi Idris alaihissalam dikategorikan sebagai sahabat Nabi. Dia kategori sebagai sahabat Nabi kerana jumpa jasad dan ruh. Dan dia tidak akan dihapuskan ketika tiupnya sangkakala. Kerana apa? Kerana dia telah mati, kemudian dihidupkan.
Kisahnya ialah Nabi Idris alaihissalam, dia tu orang alim. Dia tahu banyak benda. Cuma satu benda dia tak tahu, iaitu rasa kematian. Rasa kematian saja dia tidak tahu. Maka dia minta kepada malaikat maut suruh cabut nyawa dia. Lepas tu letak balik. Malaikat maut kata tak boleh nak cabut nyawa ni, melainkan ajal dia sudah tiba. Maka dia minta pada Allah Subhanahu Wa Taala suruh benarkan malaikat maut itu cabut nyawa dia. Lepas tu bagi semula balik. Dia nak tahu hidup mati itu sakitnya mana. Maka Allah Ta'ala pun beri izin pada Nabi malaikat maut itu untuk cabut nyawa. Tapi cabut nyawa tu tahap yang paling slow lah. Paling slow. Bila tarik nyawa tu, Nabi Idris pun tahulah rasa sakit yang mati tu, yang nak mati tu. Tu pun dah cabut slow lah tu. Maka dia letakkan semula nyawa dia. Tahu? Semua benda dia tahu dah kecuali sakit mati tu lagu mana. Maka dia pun minta lah. Tu yang tak mati tu kata tu, sebab dia dah hidup semula selepas daripada dicabut nyawa. Maka adalah ia Idris tiada dibinasakan seperti Hur. Hur ni madalari lah. Dan Wildan dan Arash. Jadi mereka, Nabi Idris ni ialah makhluk yang kekal selepas kiamat. Mana dia macam Arash. Arash tak hancur, Wildan tak hancur, bidadari tak hancur, syurga neraka tak hancur. Nabi Idris pun tak hancur juga. Dibinasakan seperti Hur, yang ini bidadari tidak dibinasakan. Dan Wildan, budak-budak tu, dan Arash, dan kursi, dan Luh, dan Qalam, dan Jannah, syurga, dan neraka, dan Ruh. Ruh pun tak hancur juga. Maka adalah segala perkara itu istithna, yang dikecualikan daripada firman Allah, kullu man 'alaiha fan, dan kullu syai'in halikun illa wajhah. Setiap orang atasnya itu pasti mati, dan setiap sesuatu itu akan musnah melainkan wajah, ini zat Allah Subhanahu Wa Taala. Tu itlaq umum, itlaq umum lah, itlaq juz'u, naknya kul, in itlaqil juz'i wa iradatil kulli. Dan demikian lagi Nabi Isa itu pun berjumpa dengan ruh dan jasad. Nabi Isa pun sahabat Nabi juga. Belum ia Isa mati, lagi akan turun pada akhir zaman ke dunia, kemudian mati dikuburkan di Madinah serta Nabi SAW. Jadi dia akan turun di dunia di Damsyik. Lepas tu akan mati di Madinah Al-Munawwarah, akan letak di sebelah Nabi SAW. Cuma timbul satu kemuskilan. Dulu tak dulu sangat lah, Raja Sa'ud tu lah, dia nak pindah ke jasad Nabi SAW tempat lain. Dia nak pindah jasad Nabi SAW tempat lain. Andai kata kalau berlaku, kalau berlaku, dah macam mana riwayat kata Nabi Isa AS tu akan duduk sebelah kubur Nabi di Madinah? Kalau berlaku lah. Tak berlaku tu sebab orang tak mau, orang pakat bantah belaka. Tak boleh pindah, jangan pindah jasad Nabi SAW daripada Madinah. Ada usaha-usaha untuk pindahkan. Tak tahu dia punya Nabi SAW tu bakat marah nak boleh pindah itu. Orang pergi Madinah, orang pergi Mekah umrah tu nak pergi tengok dia pergi Madinah tu. Muncul. Dan yang lain daripada keduanya, Idris dan juga Isa itu berjumpa dengan arwah. Hanya ni jua lah. Selain daripada tu, selain daripada Idris dengan Isa tu jumpa dengan ruh. Bila ruh ni tak jadi sahabat Nabi lah. Dia kena jasad dan ruh, hidup zaman dia lah maksudnya. Hanya wallahu a'lam. Kemudian maka naik pula keduanya Nabi SAW dan Jibril kepada langit yang kelima. Telah terdahulu ia langit daripada perak, yang ni diperbuat daripada perak. Maka menuntut buka Jibril, yakni oleh Jibril. Maka dikatakan bagi penjaga pintu tu, seperti dahulu juga. Maka dikatakan Jibril bagi penjaga pintu seperti dahulu juga. Dia bagi tahulah nak buka sebab Muhammad mari dah. Lepas tu dia pun kata marhaban bi akhi salih babi. Maka dibukakan bagi keduanya Jibril dan Muhammad. Maka masuk keduanya Jibril dan Muhammad. Maka tiba-tiba ada di dalamnya, di dalam yang kelima itu, Nabi Harun alaihi salam.
Nabi Harun alaihissalam ialah lebih kurang sepupu Nabi Musa alaihissalam. Nabi Harun alaihissalam janggut dia sampai ke dada. Dicekak Nabi Musa alaihissalam. Waktu Nabi Harun jaga, umat dia kufur. Umat Nabi Musa. Nabi Musa turun je daripada bukit Tursina tu, tahu tengok dia kufur, cekak janggut Nabi Harun. Tempat yang Nabi Musa cekak Nabi Harun tu jadi uban. Mana dia uban belah atas, bawah hitam. Sampai beruban. Maka tak kala memberi salam habis. Dan adalah setengah janggutnya janggut Harun putih dan setengah janggut hitam. Ini hitam ni kerana apa? Putih itu sebab Nabi Musa alaihissalam pegang janggut Nabi Harun tu ketika turun daripada bukit Tursina tu. Tengok umat dia sudah kafir semula. Jadi dalam Bani Israel tu Nabi Harun alaihissalam ibarat ibu Bani Israel. Nabi Musa alaihissalam ibarat bapa Bani Israel. Kemudian kata muallif rahimahullahu taala. Dia. Dan bahawasanya janggut hampir sampai kepada pusatnya Harun. Dia ke bawah. Hampir sampai mana dada. Daripada panjang janggut tu dan kelilingnya Harun beberapa kaum. Ada kaum di situ. Naik kelima. Daripada Bani Israel, dan ia Harun itu menceterakan beberapa khabar-khabar yang dahulu akan segala umatnya Harun. Cerita sikit sembang. Maka tatkala memberi salam Nabi SAW atasnya Harun, maka menjawab ya Harun akan salam. Maka sabdanya Nabi SAW, siapa ini ya Jibril? Maka katanya Jibril, inilah Harun yang dikasihi oleh segala kaumnya Harun. Apa dikasihi? Sebab dia tu lembut, tak macam Musa garang. Kemudian maka naik pula keduanya Muhammad dan Jibril kepada langit yang ke-6. Dan telah terdahulu ia langit daripada emas, yang ini diperbuat daripada emas. Maka menuntut buka Jibril, maka dikatakan seperti dahulu jua. Yang dikatakan oleh Jibril akan seperti yang dulu juga jua, iaitu dari sudut ini Nabi Muhammad ni telah diutuskan Nabi yang akhir zaman dan sebagainya. Maka dibukakan pintu langit yang ke-6. Maka melihat Nabi SAW di dalam langit ke-6 itu beberapa anbiya pada pihak kanan jalan dan kiri jalan. Maka jadilah berjalan Nabi SAW dengan satu Nabi kepada satu Nabi dan seorang sendirinya, dan satu yang lain, dan seorang sendirinya dan satu yang lain, beberapa kaum serta satu yang lain. Demikianlah didapatnya Muhammad beberapa banyak yakni peristiwa yang terjadi. Kemudian maka lalu pula ia Muhammad dengan beberapa manusia yang amat banyak. Maka sabda Nabi SAW, siapa ini ya Jibril? Maka katanya Jibril, inilah Musa. Dan sertanya, yakni hal keadaan sertanya Musa itu segala kaumnya kaum Musa. Dan tetapi angkat kepala Tuhan hamba. Walakin angkat kepala Tuhan hamba ni Muhammad lah. Maka mengangkat Nabi SAW akan kepala Nabi. Maka tiba-tiba didapatnya Muhammad akan hitam yang amat banyak, yakni ramai sangat hitam sangat banyak. Dan sungguhnya Syai'an telah memenuhi tepi langit daripada pihak ini. Pihak mana? Pihak kiri, kanan, depan, belakang. Daripada pihak ini pihak kiri, kanan, depan, belakang. Maka kata baginya Jibril, inilah umat Tuhan hamba. Umat Tuhan hamba ni, yang kiri, kanan, depan, belakang ni, banyak ni, hitam-hitam ni. Dan lain daripada ini,
yakni ini umat 70,000 masuk mereka itu umat ke dalam syurga. Mana 70,000 umat Nabi SAW masuk ke dalam syurga dengan tiada hisab. Bahkan ditambah dalam riwayat lain tambah lagi 140,000, bahkan ada yang tambah lagi. Dan lagi aku, yakni lagi pula Muhammad berkata, lagi aku pinta tambah. Muhammad akan sebut, Muhammad akan minta, Nabi SAW akan minta tambah daripada 70,000 tu. Jadi Nabi SAW menceritakan berkaitan dengan umat Nabi ni, dia seronok. Maka ditambahi pula tiap-tiap satu daripada 70,000 tu 70,000 yang lain pula. Maksudnya 70,000 kali 70,000. Banyak itulah umat Nabi yang dapat masuk syurga tanpa hisab. Sikit je. Kalau umat Nabi zaman Nabi sampai sekarang, sikit sangat tu. 70,000 kali 70,000, sikit lah. Maka tatkala lalu Nabi SAW daripada langit yang ke-6, maka tiba-tiba didapatnya Muhammad dengan Nabi Musa. Dia bagi tak dijumpa dengan Musa, iaitu Musa, seorang laki-laki yang merah kulitnya. Kulit Nabi Musa tu merah ni mana? Kemerah-merahan. Lagi tinggi Nabi Musa, lagi banyak bulunya Musa tu. Lagi berdiri bulunya Musa. Sekira-kira jika dipakai dua baju ni secaya terus ni tembus keluarnya bulu. Bulu Nabi Musa tajam. Kalau pakai dua lapis tembus. Tembus terus bulu dia tu di baju tersebut. Nabi Musa AS pernah tertumbuk seseorang sampai mati. Tertumbuk mati. Tertumbuk seseorang sampai mati. Bukan yang sengaja tertumbuk sampai mati. Begitu juga malaikat. Ada peristiwa malaikat nak ambil nyawa Nabi Musa AS. Malaikat nak ambil nyawa malaikat nak ambil nyawa Nabi Musa AS. Nabi Musa AS tumbuk malaikat. Tumbuk malaikat sampai terkeluar mata malaikat. Lepas tu malaikat ngadu kepada Allah Ta'ala, kamu ni suruh ambil nyawa orang yang tak patut mati lagi. Apa boleh tumbuk malaikat tu? Dahsyat Musa ni. Ganas Musa ni. Lepas tu dia gelar Kalimullah. Kerana dia lah kita sembahyang 5 waktu. Kalau tak ada 50 waktu. Asal kita 50 waktu. Betul. Mana dia? Maka tatkala hampir Nabi SAW memberi salam, Nabi atasnya. Maka tatkala hampir Nabi SAW memberi salam Nabi, yakni oleh Nabi atasnya yang Musa, maka menjawab, ya Musa akan salam. Tak ada bagi salam, dia jawab lah. Kemudian maka berkata, ya Musa, marhaban bi akhi salih wan nabiy salih. Telah dapatlah tempat keluasan dengan saudara yang salih dan Nabi yang salih. Mendoa ya Musa bagi Muhammad dengan kebajikan. Kemudian berkata, ya Musa, telah menyangka oleh manusia, iaitu Bani Israel, bahawasanya aku terlebih mulia atas Allah Ta'ala daripada ini mana? Yakni daripada Muhammad SAW. Tetapi sebaliknya Muhammad tu terlebih mulia atas Allah Ta'ala, yakni menurut Allah Ta'ala daripada aku. Atas Allah Ta'ala dengan mana? Menurut Allah Ta'ala, bukan lebih daripada Allah Ta'ala. Maka lalu Nabi SAW akan Musa. Maka menangis Nabi Musa.
Maka dikata orang baginya Musa, apa yang menangis Tuhan hamba? Maka sabda Musa, menangis akan daku barang yang meluputkan daku daripada pahala, sebab luput umatku daripada beriman akan daku. Dan tiada beriman melainkan sedikit jua. Menangis. Umat Muhammad lagi besar, lagi banyak daripada aku. Umat Muhammad banyak lagi. Umat Musa sikit saja yang beriman dengan dia. Ini semua kafir. Dan menyangka oleh Bani Israel bahawasanya aku terlebih mulia kepada Allah Ta'ala daripada segala anak Adam. Bani Israel menyangka bahawasanya Nabi Musa itu, aku Musa lebih mulia kepada segala anak Adam. Dan ini pada hal ini Muhammad satu laki-laki daripada anak Adam. Kemudian daripada aku ia Muhammad di dalam dunia. Dan aku pada akhirat. Dan aku pada akhirat. Kemudian daripada aku Musa, ia Muhammad di dalam dunia. Dan aku pada akhirat. Kemudian daripada aku, ini satu laki-laki daripada anak Adam. Kemudian daripada aku, ia Muhammad di dalam dunia. Dan aku pada akhirat. Dan aku pada akhirat. Dia ni. Dan ini Muhammad satu laki-laki daripada anak Adam. Kemudian daripadaku, ia Muhammad di dalam dunia. Dan aku pada akhirat. Daripada ia ni. Satu laki-laki daripada anak Adam. Kemudian daripada aku, ia Muhammad di dalam dunia. Dan aku pada akhirat. Pada ilmu akhirat. Daripada aku, ia Muhammad dalam dunia. Dan aku pada akhirat. Pedia. Dan ikutannya terlebih banyak. Ikutannya terlebih banyak pada yang mengikutkan aku. Maka jika ada ia, kemuliaannya berdirinya, dia yang mengikutkan ia, jadi aku hiraukan. Ya, pada ia ni cakap ni. Kemudian daripada aku, ia Muhammad dalam dunia. Dan aku pada akhirat. Betul. Kemudian daripada aku, ia yang dunia. Dan aku pada akhirat. Ia di dalam dunia. Apa dia ni? Tak faham. Dan menyangka oleh Bani Israel bahwasanya aku terlebih mulia kepada Allah Ta'ala daripada segala anak Adam.
Dan ini satu laki-laki daripada Nadah, kemudian daripadaku. Ia di dalam dunia dan aku pada akhirat. Pria tu. Ia di dalam dunia dan aku di akhirat. Dia tu. Ia di dalam dunia dan aku pada akhirat. Tak tahu dia. Dan ikutannya ikutan Nabi Muhammad itu terlebih banyak daripada yang mengikut akan aku, yakni yang mengikut ia umat akan aku. Maka jikalau adalah ia Muhammad, kemuliaannya Muhammad pada dirinya Muhammad, tiada yang mengikut akan dia akan Muhammad, tiada aku hiraukan. Dengan sebab kemuliaan Nabi Muhammad itu ramai ikut dia. Kalau tak ada kemuliaan tu menyebabkan tak ada orang ikut dia, takumu tak hirau, kata Musa. Dan tetapi yang mengikut akan dia akan Muhammad itu daripada umatnya Muhammad terlebih banyak daripada umatku. Yang mengikut akan dia akan Muhammad daripada umatnya Muhammad terlebih banyak daripada umatku. Jadi umat Nabi SAW yang paling banyak sekali. Sebab lama umat Nabi Muhammad lama, beribu-ribu tahun. Kemudian maka naik keduanya Muhammad dan Jibril kepada langit yang ketujuh, iaitu langit yang ketujuh telah terdahulu daripada yakut yang merah, yakni diperbuat daripada yakut yang merah. Maka menuntut buka Jibril. Jibril pun ketuk-ketuk pintu langit tu nak buka. Maka dikata penunggu langit yang ketujuh tu seperti dahulu, iaitu marhaban bi akhis salih sababi. Maka tatkala dibukanya penjaga pintu langit yang ketujuh, maka masuk keduanya Muhammad dan Jibril itu. Maka tiba-tiba dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, hal keadaan Nabi Ibrahim itu bersandar ia Ibrahim belakangnya Ibrahim kepada Baitul Ma'mur. Jadi Baitul Ma'mur ni ialah tempat tawaf malaikat. 70,000 malaikat sehari masuk. Sehari masuk 70,000 malaikat, lepas tu pas keluar tak masuk dah. Esok 70,000 yang lain pula. Esok 70,000 yang lain pula sampai kiamat. Jadi malaikat paling banyak makhluk Allah SWT. Makhluk yang paling banyak ialah malaikat. Dan sertanya beberapa orang daripada kaumnya. Dan serta Ibrahim itu beberapa orang daripada kaumnya, kaum Ibrahim. Maka memberi salam Nabi atas Nabi Ibrahim. Nabi SAW beri salam. Maka menjawab ia Nabi Ibrahim akan salam Nabi SAW. Dan berkata ia Ibrahim bagi Nabi SAW, marhaban bil ibni salih wan nabi salih, telah berdapat tempat keluasan dengan anak yang salih dan nabi yang salih. Dan mendoa ia Ibrahim bagi Muhammad dengan kebajikan. Kemudian berkata oleh Ibrahim, hei anakku, bahwasanya engkau berjumpa dengan Tuhan engkau pada malam ini, dan bahwasanya umat engkau terlebih dipilihi lagi akhir umat. Ini akhir umat dia. Umat dia berada di akhir zaman. Dan terlebih dhaif umat. Umat yang paling dhaif umat Nabi SAW bandingkan umat lain. Tapi umat lain yang lebih qawi, lebih kuat pun sama juga ingkar dengan Allah Ta'ala. Maka jika kuasa engkau bahawa engkau minta hajat pada Tuhanmu, pada umat kamu, maka perbuat. Jika kuasa engkau, yakni jika mampu engkau bahawa engkau minta hajat pada Tuhanmu, pada umat kamu, yakni suruh selamat ke apa ke, minta doa pada umat dia, maka perbuat, yakni perbuatlah oleh kamu wahai Muhammad. Kemudian maka bersabda pula ia Ibrahim, ya Muhammad, suruh umatmu membanyakkan bertanam di dalam syurga. Dalam syurga nak tanam macam mana? Maka bahwasanya tanaman syurga itu, tanahnya syurga itu sangat baik, lagi sangat luas. Maka sabda Nabi SAW, dan apa tanaman syurga itu? Maka sabdanya Ibrahim, iaitu la haula wala quwata illa billah. Boleh gambar tu. Dan pada satu riwayat yang lain, khabarkan olehmu ya Muhammad akan mereka itu umat bahwasanya syurga itu sangat baik tanahnya,
Dan sangat tawar airnya syurga, dan tanamannya syurga itu dengan 5 kalimah. Ditanamkan tiap-tiap satu kalimahnya bagi orang yang mengucapkan dia akan kalimah itu satu pohon kayu di dalam syurga. Sebut sekali, naik sekali. Sebut sekali, satu tanaman. Sebut sekali, satu tanaman. Daya itu, kalimah tu, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah. Tamahil aliyil azim pun tak apa. Dan lagi adalah padanya pada Ibrahim itu beberapa kaum duduk sertanya Ibrahim itu adalah muka mereka itu mereka itu umat orang yang duduk bersama dengan Nabi Ibrahim tu seumpama kertas, yakni kertas yang putih bersih. Dan lagi ada pun beberapa kaum yang lain, muka mereka itu kaum yang lain warnanya itu putih. Ni seumpama kertas tu putih bersih, ni putih biasa. Tapi berubah sedikit, yang ni putih kelabu. Maka berdiri segala mereka itu yang warna berubah itu, masuk ia kaum tu pada satu sungai. Maka mandi mereka itu kaum di dalamnya, dalam sungai. Kemudian maka keluar ia kaum itu, dan keluar ia kaum daripada warnanya kelabu yang sedikit tadi. Warna putih yang kelabu sikit tu. Suatu keluar. Yakni bersih ia kaum sedikit. Kemudian maka masuk pula ia kaum pada sungai yang lain. Maka mandi ia kaum di dalamnya, dalam sungai itu. Dan keluar ia kaum daripadanya sungai. Maka bertambah bersih pula daripada dahulu. Lagi bersih. Kemudian maka masuk pula ia kaum pada sungai yang ketiga. Maka mandi di dalamnya, dalam sungai itu. Maka jadilah mereka itu kaum seumpama taulannya, iaitu putih bersih. Maka datang mereka itu kaum duduk pada taulannya. Maka sabda Nabi SAW, siapa itu ya Jibril? Yang putih muka mereka itu, dan siapa yang ada pada warna muka mereka itu sesuatu, yang ni kelabu asap tadi tu. Dan apa sungai ini? Maka kata Jibril, adapun segala mereka yang putih muka mereka itu kaum, maka iaitulah kaum yang tiada memakaikan, yakni tiada menyempurnakan iman dengan zulm. Tidak menyempurnakan iman mereka itu dengan zulm, yakni dengan maksiat. Bahkan menyempurnakan dengan taat. Dan adapun segala mereka yang kejat, mereka yang ada pada muka mereka itu kaum sesuatu itu, yakni kelabu asap, maka mereka itu kaum yang menyempurnakan amalnya, kaum yang saleh. Dan yang lain beramal soleh. Yang lain tu apa dia? Iaitu kejahatan. Tu badal bagi yang lain. Mana dia buat amal soleh, tapi dalam masa yang sama ada maksiat. Tadi tu tak ada maksiat langsung, ada iman saja dan amal soleh. Maka taubat ia kaum itu, maka diterima oleh Allah Ta'ala akan taubatnya kaum. Mana iman dia itu taklah bersih sempurna, tapi adalah juga, cuma dah ditaubat. Taubat tu Allah Ta'ala terima, selesai. Diterima oleh Allah Ta'ala akan taubatnya. Itu isyarat kepada mandi sungai tadi. Mandi sungai itu menunjukkan bahawasanya Allah Ta'ala telah menerima taubat mereka. Dan ada pun sungai ini, maka yang pertamanya afullah. Sungai kan ada banyak tadi, ada 3. Yang pertama afullah, kemaafan Allah. Dan keduanya ni'matullah, lagi putih. Dan ketiga sungai itu wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Wasaqahum, dan memberi minum ia oleh Allah akan mereka itu, memberi minum oleh Tuhan mereka syaraban tahura, akan minuman yang bersih suci. Kemudian dikatanya Jibril, akan tu la'alla sawab tiada. Kemudian dikatanya bagi Muhammad, maqul qaul, inilah iaitu sungai afullah, ni'matullah, dan wasaqahum rabbuhum syaraban tahura tu tempat Tuhan hamba dan tempat umat Tuhan hamba. Maka titik. Tempat Tuhan hamba iaitu Nabi SAW dan umat Tuhan hamba. Maka tiba-tiba terbahagi 2 bahagi. Yang ini umat Nabi itu terbahagi 2. Dan pada satu riwayat, maka tiba-tiba terbahagi dengan umatku 2 bahagi. Satu pada 2 atas mereka itu kain yang putih, dan satu bahagi kain mereka itu kelabu, yang ini putih kelabu.
Kemudian maka masuk Nabi SAW akan Baitul Ma'mur pula. Habis dah langit ketujuh, pergi Baitul Ma'mur, iaitu rumah yang diimarahkan. Baitul Ma'mur, rumah ataupun tempat yang dimakmurkan. Dimakmurkan ngapa? Dengan tawaf malaikat tiap-tiap hari, yang tiap-tiap hari itu tak sama malaikat dia sampai sekarang. Maka masuk sertanya serta Nabi, mereka yang atas mereka itu umat. Sekejap. Maka masuk sertanya serta Nabi. Siapa masuk? Fa'il, oleh mereka yang atas mereka itu umat, kain yang putih. Dan didendangkan akan yang lain, iaitu yang atasnya yang kaum tu kain kelabu. Yang ini kelabu putih. Dan mereka itu umat tu, atas umat tu kebajikan, yakni agama Islam. Maka sembahyang Nabi SAW dan sembahyang serta Nabi itu segala mukminin, segala orang mukmin. Maka tiba-tiba masuk ke dalam Baitul Ma'mur itu tiap-tiap hari 70,000 malaikat. Dan tiada ia malaikat itu keluar lagi hingga yakni sampailah hari kiamat. Dan bahawasanya adalah Baitul Ma'mur itu pada langit yang ketujuh di bawah syurga, dan berbetulan dengan Ka'batullah di bumi. Jikalau dijatuhkan daripada Baitul Ma'mur batu, niscaya jatuh di atas Ka'batullah. Nak kata bertepatan dengan Kaabah. Tempat itu bertepatan dengan Kaabah. Riwayat yang kata masuk 70,000 malaikat tu riwayat Imam Muslim. Dia panggil Baitul Ma'muri masjidun fis sama' wa Baitullahi masjidun fil ard. Baitul Izzah. Lagi ada cerita kot Baitul Izzah. Ada belakang ni. Mana ni? Ini Baitul Ma'mur itu masjidun fis sama'i wa Baitullahi masjidun fil ard. Kemudian maka keluar ia Muhammad dan keluar sertanya Nabi Muhammad itu segala mereka itu yang mukmin itu, iaitu umat Nabi. Kemudian dibawa pula bagi Nabi SAW bejana yang tiga itu, dan membelah ia Nabi akan laban. Maka membenarkan dia kan Nabi itu Jibril, yakni oleh Jibril, fa'il, dengan katanya Jibril, telah Tuhan hamba pilih akan asal kejadian bagi Tuhan hamba dan umat Tuhan hamba. Ini asal kejadian yang suci, iaitu Islam. Kemudian maka diangkatkan kedua Nabi dan Jibril kepada Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha pula. Dan kepada Sidratul Muntaha itulah kesudahan barang yang naik daripada pihak bumi. Tu suk dia. Apa dia tu? Kepada Sidratul Muntaha itu kesudahan barang yang naik daripada pihak bumi. Apa barang tu? Iaitu segala amalan manusia. Segala amalan manusia akan dinaikkan sampai ke Sidratul Muntaha. Maka diterima daripada Sidratul Muntaha itu. Dan kepada Sidratul Muntaha itulah kesudahan barang yang turun daripada pihak atas. Ni mana? Dia tu pertengahan antara langit yang ketujuh ataupun yang bawah pada langit yang ketujuh, atas pada langit yang ketujuh. Dia tu penengah, atas tu ada lagi. Sidratul Muntaha tu pertengahan dia. Maka diambilkan amalan daripada Sidratul Muntaha. Maka tiba-tiba aku lihat pohon, yakni pohon bidara, pohon kayu, yakni pohon bidara lah. Bagi pokok pohon itu ada batang. Jadi pokok bidara yang ada di Sidratul Muntaha ni, syaitan tak boleh kacau. Syaitan tak boleh kacau. Kemudian kata mu'allif rahimahullahu ta'ala,
Maka keluar daripada asal ni akar. Pohon Sidratul Muntaha itu 4 sungai. Di bawah akar tu ada 4 sungai. Keluar daripada akar tu 4 sungai. Suatu sungai daripada 4 itu air yang tiada berubah. Dan yang kedua daripada sungai daripada laban, susu yang tiada berubah rasanya susu. Dan yang ketiga daripada arak yang lazat bagi orang yang minum, bukan arak yang mabuk tu. Dan keempat sungai daripada air madu yang suci, iaitu madu yang telah dibersihkan. Baunya wangi, baunya wangi dan warnanya bergelap-gelap, bersih. Maka naung Sidratul Muntaha, iaitu teduhan Sidratul Muntaha itu sekira-kira diperlari kuda pada bayang-bayangnya Sidratul Muntaha itu 70 tahun, tiada memutuskan dia, yakni tiada melepaskan dia. Mana di bawah naungan tu orang boleh duduk di bawah naungan Sidratul Muntaha tu. Kalau sekira-kira kalau kita pelarikan kuda 70 tahun tu, situlah sampai hak dia. Mana besar lah. Besar Sidratul Muntaha tu, sampai nak kena pelari kuda 70 tahun baru sampai ke penghujung teduhan Sidratul Muntaha. Dan adalah buah Sidratul Muntaha seperti qirbah air. Qirbah air itu yang kulit tu. Kalau mengaji fiqh tu, qirbah air itu yang Nabi SAW letak di qirbah ni kulit kambing ke, kulit lembu ke, dijahit, lepas tu letak air dalam tu qirbah. Dan daun Sidratul Muntaha adalah seperti telinga gajah. Pada rupa daun, hampirlah satu daunnya Sidratul Muntaha itu bahawa menutup akan segala umat ini. Tu dia. Bahawa menutup akan segala umat ini, umat Nabi SAW. Menutup ni mana? Memberi teduhan. Menutup ni yakni memberi teduhan. Daun saja pun dah mencukupi untuk memberi teduhan kepada segala umat ini, umat Muhammad. Tu dia, banyak. Baru satu daun, banyak tak tahu. Dan pada satu riwayat, satu daunnya menutup, yakni memberi teduhan akan segala makhluk. Allah lagi tahu. Dan tiap-tiap daun ada malaikat yang mengucap tasbih akan Allah Subhanahu wa taala. Maka berbalik-balik, yakni berbolak-balik ia daun, warnanya daun yang bersalah-salahan, bermacam-macam. Apa ia daun? Noktah. Bersalah-salahan apa ia daun? Mana? Macam-macam warna. Macam-macam sangat warna. Maka tatkala berbalik-balik, yakni berbolak-balik daripada pekerjaan Allah Ta'ala yang turun barang yang berbalik-balik dan berubah-ubah dan berpaling-paling, maka jadi yakut. Tu berbalik-baliknya daun itu hasilnya permata yakut. Tu daripada urusan Allah Ta'ala, kerja Allah Ta'ala. Dan zabarjat, permata zabarjat, dan lain daripada keduanya yakut dan zabarjat. Maka tiada kuasa seorang bahawa merupakan, yakni menceritakan. Ini menceritakan kejadian macam mana daripada berbolak-baliknya daun tu boleh jadi permata. Tak tahu. Dan menghinggakan sifat daun tu daripada elok daun. Dan adalah pada cawang Sidratul Muntaha. Cawang makna cabang, ranting, beberapa belalang daripada emas. Dan tiba-tiba adalah pada asalnya, yakni akar Sidratul Muntaha itu 4 sungai pula. 2 sungai tersembunyi dan 2 sungai yang nyata. Nyata ni zahir, dapat dipandang. Sembunyi mana tak dapat dipandang. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa sungai ini ya Jibril? Maka katanya Jibril, adapun 2 sungai yang tersembunyi itu, maka iaitu 2 sungai yang tersembunyi, 2 sungai dalam syurga. Satu yang bernama Salsabil, yang kedua Zanjabil. Maka 2 sungai yang zahir itu iaitu Nail. Nail itu nampaklah, ni Mesir tu. Dan Furat tu Iraq. Dan melihat pula Nabi SAW akan Jibril pada Sidratul Muntaha, akan rupanya Jibril. Ni dia tengok rupa asli tu kali kedua. Kali pertama di bumi.
Dan adalah baginya Jibril itu 600 sayapnya sayap Jibril, dan satu-satu sayapnya Jibril memenuhi akan alam ini. Tu. Tadi kata satu sayap Jibril memenuhi masyriq wal maghrib. Ni sepenuh makhluk ni. Oh Allah, so tu. Dan bertaburan daripada sayapnya sayap Jibril. Bertaburan barang yang mengherankan, yakni yang mengkagumkan, daripada durrun, permata dur, dan yakut, permata yakut. Daripada Jibril punya sayap keluar permata. Tadi Jibril masuk dalam sungai syurga, keluar air itu, bekas-bekas air itu jadi bidadari. Gila-gila ni. Kemudian kata mu'alif, kemudian maka masuk pula Nabi SAW dan Jibril ke dalam syurga. Masuk pula syurga. Maka melihat di dalamnya, dalam syurga, barang yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tiada dengar oleh telinga, dan tiada terlintas oleh hati manusia. Maka adalah syurga itu 8, yakni atas dasar pandangan mengatakan 8 lah. Ada yang kata 2, ada yang kata 1. Itulah. Itu dalam Tuhfatul Murid. Pertamanya ialah lagi yang terlebih afdal, lagi terlebih tinggi, Jannatul Firdaus, iaitu tempat ketetapan segala anbiya dan segala syuhada dan salihin. Jadi syurga Firdaus, amalan pun macam syurga Firdaus lah. Keduanya Jannatul Adn, ketiga Jannatul Khuld, keempat Jannatul Na'im, kelima Jannatul Salam, keenam Jannatul Ma'wa, ketujuh Jannatul Jalal, kedelapan Jannatul Maqam wal Qarar. Maka adalah Jannatul Firdaus itu daripada emas, dan Jannatul Adnin itu daripada qasab. Qasab itu kayu, qasabul jannah, kayu syurga. Dan Jannatul Khuld itu daripada marjan, permata marjan. Dan Jannatul Na'im itu daripada perak. Dan Jannatul Ma'wa itu daripada zabarjad yang hijau. Dan Jannatul Salam itu daripada yakut yang merah. Dan Jannatul Jalal itu daripada lu'lu' yang putih. Lu'lu' pun malta juga. Dan Jannatul Maqami wal Qarar itu daripada kasturi yang harum. Noktah. Kata syurga ada 8. Kalau ikut ada 7 kalau yang kita tahu. 7. Mana-mana lah mendapat 1 pun ada, 2 pun ada. Lu'lu' yang putih dan Jannatul Maqam. Habis. Maka tiba-tiba adalah di dalamnya, dalam syurga itu, beberapa kubah lu'lu'. Kubah lah, kubah lu'lu', permata lu'lu' yang berongga. Berongga ini berlubang. Maka tiba-tiba aku Nabi SAW lihat bersurat, yakni tertulisnya pada pintu syurga itu sedekah dengan 10 gandanya. Dia nampak bersurat ini tertulisnya tulisan sedekah dengan 10 kali ganda. Dan hutang itu dengan 18 gandanya. Noktah. Maka sabdanya Nabi SAW, tak faham, apa dia tengok dulu. Betapa kelakuan ini ya Jibril, macam mana tu? Sedekah 10 ganda, hutang 18 ganda. Maka kelakuan ini ya Jibril, memberi hutang terlebih afdal daripada memberi sedekah. Maka katanya Jibril, kerana yang minta itu terkadang meminta ia seorang, padahal ada ia seorang mempunyai, yakni masih ada lagi pitih. Dan yang berhutang itu tiada ada ia yang berhutang, melainkan kerana hajatnya. Melainkan kerana hajatnya. Sebab itu hutang lebih tinggi daripada sedekah, memberi hutang tu. Kalau bersedekah tu boleh jadi kita bagi sedekah tu dalam keadaan orang tu tak berhajat mana pun. Bersedekah tu boleh jadi orang yang kita bagi tu berhajat, boleh jadi tak berhajat. Tapi kalau beri hutang tu, dia confirm berhajat tu. Berhajat sangat. Maka tiba-tiba adalah sungainya syurga tu daripada laban, daripada susu yang tiada berubah rasanya susu. Dan sungai daripada arak yang lazat bagi yang meminum. Dan sungai daripada madu yang jernih. Dan tiba-tiba adalah buah delima syurga seumpama timba. Dan demikian lagi segala buah-buah kayunya syurga. Mana seperti seumpama timba ni, mana besar. Kinayah pada besar, tak kecil gini ya.
Maka keluar daripada buah kayu itu segala pakaian isi syurga. Isi ni mana ahli syurga. Dan tiba-tiba pula burung syurga seumpama unta. Mana besar burung tu. Maka sembah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya Rasulullah, bahwasanya demikian burung itu baik rasanya, burung sedap. Maka sabdanya Nabi SAW, dimakan akan burung itu terlebih lazat rasanya burung. Burung makan burung yang besar unta tu, besar sedap. Dan bahwasanya aku harap bahawa engkau makan daripadanya burung tu kemudian, yang ini selepas daripada masuk syurga. Ini menunjukkan Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar boleh masuk syurga, confirm dah. Maka melihat pula Nabi SAW akan sungai Al-Kautsar. Ini telaga haud Nabi, dia panggil Al-Haud, bukan telaga Kautsar. Ini sungai, nama sama sungai ni Kautsar. Maka adalah di dalam Al-Kautsar itu 70,000 farsakh. 70,000 farsakh, yakni 505 kilometer. Kalau tobik sini lah 505 kilometer dalam tu. Tu mengalir ia sungai Al-Kautsar itu di atas batu yakut dan zabarjad. Dan pada tepinya Al-Kautsar itu lu'lu' yang besar, iaitu permata lu'lu' yang besar. Lagi pula berongga, ini berlubang. Dan adalah mengalir ia Al-Kautsar kepada haud Nabi SAW. Telaga air sungai Al-Kautsar tu yang mengalir ke haud Nabi, bukannya haud Nabi namanya Kautsar. Dengan disaluran ini dengan disalurkan. Disalur sini dengan mana macam kincir air. Sungai telaga Kautsar tu masuk pada haud Nabi seperti kincir air yang disalurkan. Dan adalah berjananya, yakni gayung bagi haud Nabi itu seperti bintang di langit, makna banyak daripada emas dan perak. Dan tanah sungai Kautsar daripada kasturi. Bukan. Gayung sungai Kautsar dah. Gayungnya ini tempat nak ambil dana tu. Sebanyak bintang di langit. Begitu juga haud Nabi. Dan tanah sungai Al-Kautsar itu daripada kasturi yang amat harum. Kemudian maka keluar Nabi SAW daripada syurga, maka melihat pula akan neraka. Maka tiba-tiba ada di dalam neraka itu ghadabullah, kemarahan Allah atas seteru Allah. Dan nikmah Allah. Nikmah ni siksaan Allah. Jikalau dijatuhkan padanya pada nikmat itu batu dan besi, niscaya dimakannya. Dimakannya. Jikalau dijatuhkan padanya pada nikmah ini pada azab tu, batu dan besi, pada ahli neraka, niscaya dimakankan nikmah itu, itu besi dan batu tadi. Ahli neraka akan makan, sebab itu lagi sedap daripada makan api. Dan tiba-tiba ada padanya pada neraka itu beberapa kaum yang memakan bangkai. Maka sabda Nabi SAW, siapa ini ya Jibril? Maka katanya Jibril, inilah mereka yang makan daging manusia dengan mengumpat-ngumpat. Tadi macam mana tadi? Tadi lain sikit rasanya. Ini makan bangkai. Dan melihat pula akan malaikat Malik yang menunggu neraka, iaitu Malik, seorang malaikat yang sangat masam mukanya Malik. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala tidak mencipta perasaan rahmat pada mereka. Allah Ta'ala tidak mencipta perasaan rahmat dan kasih sayang kepada Malik, maka dia hentamlah ke orang masuk neraka. Diketahuikan marahnya Malik itu pada mukanya Malik, maka memberi salam ia Malik akan Nabi SAW. Maka menjawab Nabi akan salamnya Malik. Maka adalah neraka itu 7 pangkat. Yang pertama Jahannam. Itu Jahannam yang khas untuk orang Islam. Dia ada atas kali. Mana yang paling atas kali, yang paling sejuk lah neraka. Sejuk mana kot. Yang paling bawah sekali yang paling seksa. Dan keduanya Lawa. Dan ketiga Hutamah. Dan keempat Sa'ir. Dan kelima Saqar. Dan keenam Jahim. Ketujuh Hawiyah. Hawiyah ni neraka yang paling bawah sekali.
untuk orang munafik. Dan tiap-tiap pintu satu daripadanya neraka itu di dalam yang lain. Dan dalam satu-satunya pintu neraka itu itu apa tu? Oh, dari atas. Dan di dalam satu-satunya pintu neraka itu dari atas ke bawahnya. Jadi pintu neraka tu dari atas ke bawah. Lepas tu dari sirat tu jatuh ke bawah tu, jatuh ke bawah. Tingkat paling yang jumpa kali pertamanya neraka Jahannam. Lepas tu lava. Ikut turutan sampai hawiyah bawah. Tu turutan Jahannam. Turutan neraka. 750 tahun. Yang ni setiap satu neraka tu 750 tahun. Lama. Mana pergi ke neraka Jahannam, suk dia sampai 750 tahun. Lepas tu neraka lava 750 tahun. Mana 750 kali dengan 7, berapa tahun? Kira sendiri. Hak tua keluasan neraka. Keluasan neraka seluruhnya. Dan kayunya neraka. Dan kayu neraka dan baranya neraka anak Adam. Anak Adam tu sebagai bara dan kayunya, mana bahan bakaran. Dan batu yang disembahnya anak Adam. Na'udzubillahi minha amin dalikan nar. Anak Adam bara dia, kayu neraka. Anak Adam dan batu-batu yang menjadi berhala itu yang akan masuk neraka. Jadi bahan bakaran neraka. Maka adalah melihat Nabi, yakni melihat Nabi akan neraka sallallahu alaihi wasallam itu muhtamal akan rupa neraka. Muhtamal mana? Boleh jadi dia tengok sungguh, boleh jadi Allah taswirkan saja, atau dijadikan Allah ketika itu kerana ilat dia adalah warid dari pencetera hadis neraka itu di bawah 7 petala bumi. Kalau atas pandangan mengatakan bahawasanya yang Allah yang Nabi SAW naik tu, nampak neraka tu Allah Taala gambarkan saja, ataupun dijadikan Allah ketika itu kerana adalah warid dari percitra hadis neraka itu di bawah 7 petala bumi. Neraka tu di bawah, syurga tu di atas. Kemudian bila dia ada bawah, diangkatkan Nabi SAW ke atas Sidratul Muntaha. Ini diangkatkan neraka tu kepada Nabi di atas Sidratul Muntaha supaya Nabi dapat lihat. Asalnya neraka itu di bawah 7 petala langit, 7 petala bumi. Maka menutup akan dia akan Sidratul Muntaha oleh awan, maka terkemudian habis. Maka menutup akan dia akan Sidratul Muntaha, menutup oleh awan, maka terkemudian. Yang ini tertinggallah Jibril daripadanya daripada Nabi, serta berhenti ia Jibril dan memasukkan Jibril akan Nabi ke dalam nur. Masuk alam lain lah, atas pada Sidratul Muntaha lagi. Maka berkata ia ya Nabi baginya Jibril, anta wa rabbuka. Berkata ia Jibril baginya ya Nabi, anta wa rabbuka, artinya engkau dan Tuhan engkau lah. Gilah sendiri. Dan pada satu riwayat bersabda Nabi akan Jibril, di sinikah, yakni di Sidratul Muntaha ni, meninggalkan taulan akan taulannya. Taulan yang pertama Jibril, taulannya yang kedua iaitu Muhammad. Maka berkata Jibril, inilah Sidratul Muntaha ni, tempatku, yakni tempat berhentiku. Tak ada lagi datang lagi. Jika lalu aku ni saya terbakar aku dengan nur, yakni nur yang ada di alam atas tu. Jadi dia berada di alam malaki. Alam malaki di Sidratul Muntaha. Yang atas berarti bukan alam malaki lah, alam malaikat. Maka lalu Nabi SAW akan 70,000 hijab. 70,000 hijab pula Nabi lalu atas tu, daripada nur hingga sampai kepada mustawa. Hingga sampai kepada mustawa. Mustawa tu apa dia? Tempat mendengar sariful aqlam, iaitu tempat mendengar coretan-coretan pena, yakni qalam menyurat, yakni qalam menyurat ni menulis. Bunyi atas tu. Atas tu menerusi 70,000 hijab. Dekat mana tu? Pada luh mahfuz. Pada luh mahfuz. Maka melihat Nabi SAW di sana, di qalam dan luh mahfuz itu,
akan seorang laki-laki yang ghaib, ia laki-laki di dalam nur arasy. Maka sabda Nabi SAW, siapa ini? Iakah malaikat? Malaikat kan ni? Maka kata orang tu tiada. Dan iakah Nabi? Adakah Nabi ni? Maka kata orang tu tiada. Maka sungguhnya ia orang tadi tu adalah seorang laki-laki. Adalah ia laki-laki tu pada dunia, lidahnya yang laki-laki tu basah daripada menyebutkan zikrullah. Dan hatinya hati laki-laki tu dengan masjid. Ini bertakluknya hati iaitu dengan masjid. Dan tiada memakai akan dua ibu bapaknya sekali-kali. Dan tiada memakai akan memaki. Dan tiada memaki akan dua ibu bapaknya sekali-kali. Ni dia panggil bobiknya, ini simbolik bagi mewakili orang yang beramal dengan amalan ni. Mana amalan ni amalan yang baik. Sehingga Nabi SAW nampak seorang laki-laki seolah-olah seorang laki-laki yang beramal dia, amalan dia iaitu di dunia tu basah dengan zikrullah, hati itu takluk dengan masjid, tak pernah maki mak pak. Ni 3 amalan. Dan pada satu riwayat bahawasanya tatkala sampai pada tempat itu, tempat mustawa, maka hasillah bagi Nabi SAW tu liar hati. Liar hati ni susah hati. Dia duduk seorang-seorang tu. Maka mendengar ia Nabi SAW akan suara seperti suara Abu Bakar As-Siddiq. Berkata ia suara tu, berhenti ya Muhammad. Maka bahawasanya Tuhan lagi semayang. Sudah. Tuhan lagi semayang. Mana? Tuhan lagi semayang. Bagus. Maka hairanlah Nabi daripada mendahului Sayyidina Abu Bakar. Mana Sayyidina Abu Bakar boleh mari sini? Tu seruan nama saja. Kepada demikian maqam ini, demikian tempat Sidratul Muntaha, atas pada Sidratul Muntaha ni. Dan daripada semayang Tuhanku, maka aku mana tadi? Daripada mendahului semayang tadi. Maka hairan Nabi daripada mendahului Sayyidina Abu Bakar kepada demikian maqam ini. Ini demikian tempat atas pada Sidratul Muntaha. Dan daripada tu atau daripada mendahului Sayyidina Abu Bakar. Ini hairan Nabi daripada semayang Tuhanku. Ke mana? Semayang. Maka aku bertanya tatkala munajat, yang ini bercakap seorang diri. Munajat sini cakap seorang diri. Akan demikian itu, demikian perkataan suara-suara Abu Bakar. Maka firman Allah Ta'ala, tatkala adalah Abu Bakar itu taulan kamu dan jinak dengan Abu Bakar. Jinak ni mana? Rapat. Aku Allah jadikan suatu malaikat yang menyerupai ia suatu malaikat dengan rupa suara Abu Bakar, supaya hilang daripada kamu liar hati, yakni resah. Boleh je. Tengok lah kata apa lagi. Kut ada jawapan. Selawat. Selawat tu bawah tu. Semayang. Dan adapun semahyangku, selawat, iaitu kataku innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi ni selawat lughawi, bukan selawat istilahi. Kalau terjemah semayang, batu kata terjemah tak semesti murad. Terjemah bukannya semestinya murad yang dikehendaki, macam tangan apa semua tu, tak semestinya itu yang murad dikehendaki musannif. Terjemah semata-mata. Lepas tu disyarahlah. Kemudian maka diangkatkan Nabi SAW kepada Hadratul Kursi. Hadratul Kursi pula. Maka melihat ia yang Nabi akan Tuhannya Allah Subhanahu Wa Taala dengan barang yang patutnya barang dengan lihat tu. Dengan lihat tu. Dengan Allah. Silap. Dan dengan tiada berkaifiat, dengan mata kepala.
dengan mata kepala kuwah, yakni kekuatan yang dijadikan Allah Ta'ala pada kedua mata tu. Mata yang lain, mata yang Allah Ta'ala beri kekuatan yang lain untuk dapat melihat Tuhan. Oh, silap ada pemutulan. Yang dijadikan Allah Ta'ala pada keduanya la'ala sawab, yakni padanya sahaja, yakni padanya Nabi. Dijadikan kekuatan mata tu padanya pada Nabi pun boleh juga, ataupun kedua mata kepada Nabi boleh juga. Maka tiada jatuh, yakni tiada berlaku bagi seorang segala Nabi dan mursalin melihat dengan mata kepala sebelum sebelum mati kan. Dan mursalin melihat dengan mata kepala sebelum mati itu yang lain daripada Nabi SAW. Rasul-Rasul lain tak nampak Allah Ta'ala sebelum mati. Nabi SAW saja sebelum mati nampak Tuhan. Nabi Musa pun tidak. Maka ia pun, iaitu Muhammad, lalu sujud kepada hadrat Allah dan sembah. Sembah Allah Ta'ala. Maka firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Muhammad, maka sembahnya Muhammad, labbaik. Labbaik. Ini jawapan paling hormat. Kalau bala, jawapan bagi hamzah depan. Contoh, kita kata asaghirun hadha, adakah ini kecil? Bala. Jawab dia. Kalau hal dengan na'am. Kalau lafaz hal, tanya dengan hal, jawabnya na'am. Kalau hamzah tu, jawabnya bala. Kalau pertanyaan umum, jawabnya labbaik. Dan jawapan labbaik itu jawapan yang paling hormat. Jadi labbaik, wahai Muhammad, ya labbaik. Maka firman-Nya Allah Ta'ala, angkatkan kepalamu dan pohonkan barang yang engkau kehendak, aku berikan. Maka angkat Nabi SAW kepalanya Nabi, maka bersembah dengan katanya Nabi, ya Rabbi, qad ittakhadta Ibrahim khalila wa a'taitahu mulkan 'azima. Bahwasanya, hei Tuhanku, telah engkau jadi akan Ibrahim khalila, kekasih, dan engkau beri akan dia, akan Ibrahim, kerjaan yang amat besar, kerajaan yang amat besar, yakni pemerintahan yang amat besar. Wa kallamta Musa taklima, dan engkau berkata-kata akan Musa akan beberapa perkataan, yakni akan sebagai berkata-kata sungguh. Akan beberapa perkataan, berkata-kata hasil keluar perkataan. Tapi di sini taklima ni dia panggil masdar untuk taukid fi'il. Nak kata sungguh. Wa a'taita Dauda mulkan 'azima wa alinta lahu al-hadida wa sakharta lahu al-jibala. Dan engkau berikan Daud kerajaan yang amat besar, dan engkau lambatkan baginya Daud itu besi, lembutkan baginya Daud itu besi, dan engkau mudahkan, yakni tundukkan baginya Daud itu segala bukit. Wa a'taita ya Rabbi Sulaimana mulkan 'azima wa sakharta lahu al-jinna wal insa wasyayatin ya'maluna lahu ma yasha' wa sakharta lahu ar-riha wa a'taitahu mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'dih. Dan engkau beri, hei Tuhanku, akan Sulaiman kerajaan yang amat besar, dan engkau mudahkan baginya, bagi Sulaiman, jin dan manusia dan syaitan yang bekerja baginya, bagi Sulaiman itu barang yang dikehendakinya Sulaiman. Dan engkau mudahkan baginya Sulaiman angin, dan engkau beri akan dia, akan Sulaiman, kerajaan yang tiada patut bagi seorang yang kemudiannya Sulaiman. Pas Sulaiman tu dia boleh tawan jin dan sebagainya, pas pada tu tak ada orang macam dia. Nabi Sulaiman dia berdoa dah, tak doa dah. Tak ada orang yang macam aku lepas ni, boleh cakap dengan jin, boleh takbir jin semua. Wa 'allamta ya Rabbi Isa at-Taurata wal Injila wa ja'altahu yubri'ul akmah wal abrasa wa yuhyil mauta bi idnika wa a'adtahu wa ummuhu min asy-syaithanir rajim falam yakun lisy-syaitani 'alaihima sabila.
Dan engkau ajarkan, hei Tuhanku, akan Isa Taurat dan Injil, dan engkau jadikan akan dia, akan Isa, menghilangkan buta dan sopok, dan menghidupkan yang mati dengan izin engkau, dan engkau peliharakan akan dia, akan Musa dan ibunya ibu Musa, daripada syaitanir rajim. Maka tiada bagi syaitan atas keduanya, Isa dan Musa, jalan. Yang ini jalan untuk merosakkan. Maka firman Allah Ta'ala, qad ittakhadhtuka habiba wa arsaltuka lin-nasi kaffatan basyiran wa nadhira. Maka sungguhnya telah aku jadikan akan dikau kekasih, dan aku suruhkan, yakni jadi pesuruh akan dikau bagi segala manusia sekaliannya, menyukakan dan menakutkan mereka itu manusia. Wa syarahtu laka sadraka wa wada'tu anka wazraka wa rafa'tu laka dhikrak. Dan aku luaskan bagi kamu Muhammad dada kamu, dan aku buangkan daripada kamu dosa kamu, yakni maksum, dan aku angkat bagi kamu sebutan kamu, yakni jadi masyhur. Jadi masyhur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'altu ummataka wallahu a'lam. Dah tu kita sambung esok. Tak larat hari ni. Asal letih. Pasal macam tak nak rehat, macam jarang rehat, kurang rehat. Jadi macam letih malam, semujur Baitul Muftah. Esok sambung. Jadi malam ni tak nak, malam nak tidur je. Kira apa esok tak? Ni baca saja mengantuk kok. Nak cerita apa tu ya? Nak cerita yang panjang kat orang-orang tak apa. Boleh syarah satu-satu apa dia. Ni syarah macam sendiri ya. Suka? Masalah. Dalam azan. Sedih dalam hati. Alhamdulillah boleh main latu-latu banyak. Alhamdulillah boleh cek awet ni. Malam ni tengok movie je. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Apa bukan lembu lah? Bukan lembu lah. Allah pagak ni. Bukan lembu lah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.